Selamat datang saudara-saudari. Mari kita bersambung mendengar Yohanes babak 6 dan pelajari darinya. Yesus memberikan makanan kepada 5,000 orang. Selepas itu, Yesus pergi ke seberang tasik Galilea yang juga disebut tasik Tiberias. Banyak orang mengikutinya kerana mereka telah melihat mujizat yang dilakukannya ketika dia menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus naik ke atas bukit lalu duduk di situ dengan pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi. Yesus melihat di sekelilingnya dan dia nampak orang berduyun-duyun datang kepadanya. Oleh itu, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang ini?" Yesus mengetahui apa yang akan dilakukannya, tetapi dia berkata demikian kerana dia hendak menguji Filipus. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 keping wang perak pun tidak cukup untuk semua orang ini, meskipun setiap orang mendapat sedikit sahaja." Pengikutnya yang lain iaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, "Seorang anak lelaki di sini mempunyai 5 ketur roti bali dan 2 ekor ikan. Tetapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini?" Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Suruhlah mereka duduk. Di situ terdapat banyak rumput. Orang ramai pun duduk. Semuanya berjumlah kira-kira 5,000 orang lelaki." Yesus mengambil roti itu, lalu dia mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia membahagi-bahagikan roti itu kepada orang ramai yang duduk di situ. Selepas itu, dia membahagi-bahagikan ikan itu. Lalu semua orang makan sepuas-puasnya. Setelah semua orang makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kumpulkanlah lebihan makanan, jangan sampai ada yang terbuang." Mereka mengumpulkan 12 buah bakul lebihan makanan daripada 5 ketur roti bali yang dimakan oleh orang ramai. Apabila orang ramai melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, "Sesungguhnya dia Nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu bahawa mereka akan datang dan memaksa dia menjadi raja. Oleh itu, Yesus pergi seorang diri ke daerah berbukit. Yesus berjalan di atas air. Ayat 16. Apabila hari sudah senja, pengikut-pengikut Yesus turun ke tasik, lalu menyeberangi tasik itu dengan perahu ke Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Yesus masih belum datang kepada mereka. Sementara itu, angin kencang bertiup dan air tasik mula bergelora. Pengikut-pengikutnya sudah berkayuh kira-kira 5 atau 6 kilometer ketika mereka nampak Yesus menghampiri perahu dengan berjalan di atas air. Mereka sangat takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Aku Yesus." Lalu dengan senang hati mereka menyambut dia naik ke perahu, dan pada ketika itu juga sampailah perahu itu ke tempat yang ditujui. Orang ramai mencari Yesus. Ayat 22. Keesokan harinya, orang ramai yang bermalam di seberang tasik sedar bahawa hanya ada
sebuah perahu di sana. Mereka tahu bahawa para pengikut Yesus telah bertolak dengan perahu itu tanpa dia. Kemudian beberapa buah perahu yang datang dari Tiberias berlabur dekat tempat orang ramai makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Tetapi apabila mereka tidak nampak Yesus maupun pengikut-pengikutnya di situ, mereka pun menaiki perahu-perahu itu lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus, roti yang memberi hidup. Ayat 25. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus di seberang tasik, mereka bertanya kepadanya, "Guru, bilakah Guru sampai di sini?" Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Kamu mencari aku bukan kerana kamu memahami maksud mujizat yang aku lakukan, tetapi kerana kamu sudah makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha untuk mendapat makanan yang boleh menjadi basi, tetapi berusahalah untuk mendapat makanan yang boleh memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepada kamu, kerana dia sudah dilantik oleh Allah Bapa." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Allah?" Yesus berkata, "Inilah perkara yang dihendaki oleh Allah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah." Mereka bertanya kepadanya, "Mujizat apa yang dapat Guru lakukan supaya kami boleh melihat dan percaya kepada Guru?" "Apakah yang akan Guru lakukan? Nenek moyang kami makan mena di padang gurun, seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Dia memberi roti dari syurga sebagai makanan mereka." Yesus berkata, "Apa yang aku katakan ini benar. Apa yang diberikan oleh Musa kepada kamu bukan roti dari syurga. Bapakku itulah yang memberi kamu roti sebenar dari syurga. Roti yang diberikan oleh Allah adalah Dia yang turun dari syurga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia." "Guru," kata mereka, "berilah kami roti itu selalu." "Akulah roti yang memberikan hidup," kata Yesus kepada mereka. "Akulah roti yang memberikan hidup," kata Yesus kepada mereka. "Orang yang datang kepada aku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepada aku tidak akan dahaga selama-lamanya. Aku telah memberitahu kamu bahawa kamu sudah melihat aku, namun kamu tidak percaya kepada aku. Semua orang yang diserahkan oleh Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepadaku, kerana aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Daripada semua orang yang diserahkan kepadaku, tidak seorang pun hilang, tetapi aku harus membangkitkan mereka semua pada hari kiamat. Memang inilah kehendak Bapa aku. Semua orang yang melihat Anak lalu percaya kepadanya
akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang Yahudi di situ mula bersungguh-sungguh terhadap Yesus kerana dia berkata, "Aku roti yang turun dari syurga." Mereka berkata, "Bukankah dia ni Yesus anak Yusuf? Kami mengenal ibu bapanya. Bagaimana dia dapat berkata bahawa dia turun dari syurga?" Yesus berkata-kata kepada mereka, "Janganlah bersunggut-sunggut sesama sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang mengutus aku memimpin dia datang kepadaku. Lalu aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Di dalam kitab Nabi-Nabi tertulis, semua orang akan diajar oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang mendengar Bapa dan belajar daripadanya datang kepada aku." Hanya hal ini tidak bererti bahawa orang sudah melihat Bapa. Hanya dia yang datang daripada Allah sudah melihat Bapa. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang percaya kepada aku mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberi hidup. Nenek moyang kamu makan mana di padang gurun, dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian halnya dengan roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti itu tidak akan mati. Akulah roti yang memberi hidup, roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang akan aku berikan itu tubuh aku. Aku memberikannya supaya orang di dunia ini boleh hidup. Mendengar kata-kata ini, orang Yahudi mula bertengkar sesama sendiri. Bagaimana orang ini boleh memberikan tubuhnya kepada kita untuk dimakan? Kata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang aku katakan ini benar. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan benar-benar hidup. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal. Lalu aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Tubuh aku ini makanan sebenar, dan darah aku ini minuman sebenar. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku hidup bersatu dengan aku dan aku bersama dia. Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup kerana dia hidup. Begitu juga orang yang makan tubuh aku akan hidup kerana aku. Inilah roti yang turun dari syurga. Roti ini bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang kamu, kerana setelah memakannya mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Semua ini dikatakan oleh Yesus semasa dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Kata-kata yang memberikan hidup sejati dan kekal. Ayat 60. Banyak pengikut-pengikutnya mendengar kata-katanya lalu berkata, "Ajaran ini terlalu sukar. Siapa dapat menerimanya?" Tanpa diberitahu, Yesus tahu bahawa pengikut-pengikutnya bersunggut-sunggut tentang hal itu. Oleh itu dia berkata kepada mereka,
Adakah hal itu menyebabkan kamu tidak mahu percaya lagi? Bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik semula ke tempat asalnya? Yang menyebabkan manusia hidup ialah Roh Allah. Yang menyebabkan manusia hidup ialah Roh Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak dapat melakukannya. Kata-kata yang aku katakan kepada kamu datangnya daripada Roh Allah yang memberi hidup. Namun, ada beberapa orang antara kamu yang tidak percaya. Yesus tahu dari mulanya siapa-siapa yang tidak mahu percaya dan orang yang mengkhianati dia. Dia berkata lagi, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu bahawa tidak seorang pun boleh datang kepada aku kecuali Bapa memperkenankannya. Sejak itu, banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mahu mengikut dia lagi. Oleh itu, Yesus bertanya kepada 12 orang pengikutnya, adakah kamu pun akan meninggalkan aku? Simon Petrus berkata kepadanya, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kata-kata Tuhan memberi hidup sejati dan kekal. Sekarang kami percaya dan yakin bahawa Tuhan utusan suci daripada Allah. Yesus menjawab, bukankah aku memilih kamu 12 orang ini? Namun, seorang daripada kamu ini syaitan. Yesus berkata tentang Yudas, anak Simon Iskariot. Walaupun Yudas seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, dia akan mengkhianati Yesus. Ini adalah ayat-ayat dalam berita baik Yohanes, bab 6. Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Percayakah kamu? Sekian, terima kasih. Shalom.